Pelayanan Injil adalah sarana keselamatan bagi mereka yang akan diselamatkan. 福音的侍奉是让那些愿意接受的人能够得救。 Tetapi pada saat yang sama itu adalah aroma kematian bagi mereka yang tidak percaya dan akan dibinasakan oleh Allah. 但是同时也是让那些拒绝福音的人嗅到了这种死的香味，他们将要灭亡。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. 让我们先低头祷告。 Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. 天父上帝，我们谢谢你今天早上让我们有机会来读你的道。 Berkati semua kami yang mendengar dan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan. 求你祝福讲的、翻的以及听的弟兄姐妹们。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们感恩祷告。 Sama-sama kita katakan, Amin. Amen. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 弟兄姐妹们平安， Selamat datang di bulan September. 欢迎你们来到9月份。 Selamat datang di bulan berkemenangan di dalam pelayanan sesuai dengan subtema gereja kita di sepanjang bulan September ini, berkemenangan di dalam melayani. 我们9月份是进入到在基督里夸胜的侍奉的一个月份。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita 让我们翻开一处的经文， dari 2 Korintus pasal yang kedua. 是在哥林多后书第2章。 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 14到17节。 Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita di dalam bahasa Indonesia. Begini kata firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang pertama, kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Banyak orang yang berpandangan dimulainya kembali Liga Indonesia atau Liga tertinggi sepak bola Indonesia pada tanggal 27 Agustus yang lalu setelah vakum kurang lebih 530 hari karena pandemi. 弟兄姐妹，我们知道8月27日印尼的足球联赛，他们停顿了差不多有1年的时间，现在他们再次的启动 Ini 比赛 bukan。saja satu simbol kebangkitan dari sepak bola secara khusus atau olahraga di Indonesia secara umum. 停顿了530天以后，现在启动比赛。那么，这不但是足球的一个复苏， Tetapi banyak orang juga yang melihat bahwa ini adalah simbol kebangkitan ekonomi di Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. 有很多的人看见，这也是疫情之下印尼的经济复苏的一个象征。 Bahkan banyak orang yang melihat bahwa ini adalah simbol kebangkitan Indonesia pada jalan kemenangan dari pandemi pada saat ini. 甚至有很多的人以为，这是印尼能够胜过官兵疫情一个得胜的象征。 Saudara-saudara, ini yang namanya sepak bola atau olahraga
yang membawa kepada kemenangan. 弟兄姐妹，这是一个运动，就是足球，给我们带来了胜利。 Saudara-saudara, hal yang sama kita alami hari ini. 今天我们同样的也经历了这样的事。 Kita bisa kembali mengadakan ibadah perdana kita secara live streaming di rumah Tuhan, di gedung gereja, setelah kita libur kurang lebih 2 bulan ini oleh karena kondisi penyebaran COVID yang begitu tinggi. 因为疫情肆虐的原因，我们停顿了2个月，不能够以直播的方式来直播我们的崇拜。今天我们可以再次的直播了。 Sekalipun ada kendala, sekalipun ada masalah, dan kita harus menunda ibadah live streaming kita kurang lebih 1,5 jam pada hari ini. 虽然今天早上我们直播的崇拜遭遇了一些的干扰，我们要推迟到这个时候才开始。 Tetapi kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa tetap beribadah, kita masih bisa tetap melayani di rumah Tuhan pada hari ini. 但是我们感谢神，我们仍然能够在神的家里面，我们侍奉他。 Bukankah ini ibadah yang berkemenangan di dalam Tuhan? 这岂不是在主里面一个得胜的侍奉吗？ Bukankah ini pelayanan yang berkemenangan di dalam Tuhan? 这岂不是一个在基督里夸胜的侍奉吗？ Saudara-saudara, ketika kita melihat hal ini, saya teringat dengan kondisi Rasul Paulus ketika menuliskan surat 2 Korintus ini kepada jemaat di Korintus. 当我经历这样的状况的时候，我就想起保罗他写哥林多后书2章的那个时候的状况。 Di tengah-tengah hubungan Rasul Paulus yang sulit dengan jemaat di Korintus, berhubungan dengan perihal perubahan rencana pelayanannya ke Korintus. 因为保罗他改变了到哥林多的侍奉，他跟哥林多信徒们的关系受到了一点的干扰。 Di dalam suratnya yang kedua ini, Rasul Paulus bukan saja memberi pembelaan terhadap pribadinya, sebagaimana bisa kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 11. 保罗在哥林多后书2章12节一直到下面的经文，他为自己的这个改变计划的事辩护。 Tetapi di dalam surat ini Rasul Paulus juga memberikan pembelaan terhadap natur atau sifat pelayanannya kepada jemaat di Korintus. 他也告诉哥林多的信徒们，他侍奉的那个本质，侍奉的那个原则。 Saudara-saudara, hal ini yang bisa kita lihat yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai pasal 7 ayat 12. 我们可以在哥林多后书2章14节一直到哥林多后书7章那里看见保罗他做了一篇很长的辩护。 Secara khusus di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17 yang kita baca pada hari ini. 特别是在哥林多后书2章14到17节刚才念过的经文。 Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan Injil yang dilakukannya selalu membawa dirinya pada jalan kemenangan Kristus. 保罗说，他服侍的福音就是带给他，让他能够在基督里夸胜的侍奉。 Saudara-saudara, mengenai hal ini Rasul Paulus di dalam ayat 14 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. 保罗在14节那里说：“感谢神常率领我们在基督里夸胜，并接着我们在各处宣扬那因基督认识基督而有的香气。” Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi pelayanan yang sulit, 在困难中的侍奉， di tengah-tengah relasinya yang sulit dengan jemaat di Korintus, 让保罗跟哥林多信徒们的关系受到了一些的干扰。 Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Allah untuk pelayanan Injil yang selalu membawanya pada jalan kemenangan Kristus. 保罗仍然感谢神，因为他服侍的福音正是能够让他常常在基督里夸胜。 Saudara-saudara, Rasul Paulus mengalami
pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus. Seperti tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. 保罗经历了在基督里夸胜的侍奉，就好像今天我们要思想的这个题目。 Saudara-saudara, pertanyaannya, seperti apakah sifat pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus itu? 现在我们要问的，在基督里夸胜的侍奉是什么样的侍奉呢？ Dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17 yang sudah kita baca pada hari ini, setidaknya kita akan melihat 3 jawaban firman Tuhan atas pertanyaan ini. 14节到17节，我们可以看见神的话告诉我们3个原因。 Yang pertama, 第一， pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus adalah pelayanan yang didasarkan pada ketaatan kepada Yesus Kristus. 在基督里夸胜的侍奉，第一个原因就是能够顺服基督为基础。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 14 bagian A. 14节的上半节可以看见这一点。 Rasul Paulus memberikan pembelaan terhadap pelayanannya kepada jemaat di Korintus. 保罗为他自己的侍奉而辩护。 Secara khusus kritik terhadap rencana pelayanannya kepada jemaat di Korintus yang berubah-ubah, yang menimbulkan kesan seolah-olah dia tidak dapat diandalkan. 因为他批评哥林多的信徒们，他们觉得保罗的侍奉计划有很多的改变，而且看他是一个靠不住的人。 Nah, di dalam hal ini Rasul Paulus memberi penjelasan bahwa baik dirinya maupun pelayanannya adalah sepenuhnya mengikuti pimpinan Sang Jenderal Yesus Kristus yang dilayaninya. 保罗告诉哥林多的信徒们说，他的侍奉以及他自己完全是照着他服侍的基督，他侍奉的元帅所带领的。 Karena itu di dalam ayat 14 dia berkata, tetapi puji syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. 因为在第14节，他这么说：感谢神常率领我们在基督里夸胜。 Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menjelaskan pelayanannya kepada jemaat di Korintus, 当保罗告诉哥林多信徒们有关他侍奉的事的时候， di sini Paulus mengambil satu gambaran dari dunia Romawi kuno dengan melihat Yesus Kristus sebagai jenderal yang menang di dalam parade kemenangan. 保罗看他的侍奉就好像古时候的罗马军队，他看见基督在这个得胜的队伍里面列队游行。 Saudara-saudara, pada zaman itu sebuah parade kemenangan Romawi diberikan kepada jenderal yang kembali dari peperangan saat mereka kembali dari penaklukan atas musuh-musuh mereka. 那个时候，罗马人他们欢迎他们的军队得胜回来，因为他们击败了他们的仇敌。 Nah, untuk memahami maksud Paulus di dalam bagian ini, penafsir Alkitab William Barclay memberikan gambaran yang lengkap mengenai prosesi parade kemenangan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dari bagian ini. 一位解经家 William Barclay 他就描述了保罗的这一段的经文，是说到得胜的军队凯旋回来以后列队游行的那个状况。 William Barclay berkata di dalam parade kemenangan Romawi ketika itu, 他说，罗马军队凯旋列队游行的那个时候， sang jenderal pemenang akan diarak melalui jalan-jalan di kota Roma. 得胜的元帅会受到群众的拥戴，他们在罗马的各个街区那边游行。 Prosesi kemenangan itu sendiri akan dimulai dari peniup terompet yang berjalan di depan. 那个时候有吹号的人走在前面， Sesudah itu disusul oleh arak-arakan rampasan yang diambil dari musuh yang sudah ditaklukkan. 然后是他们掳掠的那些物品就在后面跟随着。
Lalu di belakangnya disusul para pemimpin dan jenderal musuh yang telah ditaklukkan dan ditawan dengan tangan yang dirantai. 然后就有那些被俘虏的这个敌人，他们的手被绑着，他们走在队伍里面。 Dan kemudian disusul para imam Romawi yang membawa pedupaan sehingga aroma wewangian memenuhi seluruh penjuru kota. 然后就有罗马的祭司，他们烧着这个沉香，烧着香，走在后面，香味传遍了那个地区。 Nah, setelah itu datanglah sang jenderal pemimpin perang itu sendiri yang disusul para tentaranya dengan mengenakan semua dekorasi mereka dan meneriakkan teriakan kemenangan. 然后得胜的元帅带着他的军队走在后面，他们有很好的这个装饰，然后他们呼喊得胜的口号。 Di sepanjang jalan yang dilalui oleh parade kemenangan itu, orang-orang yang berkerumun akan meneriakkan, sorak-sorai, mengalu-alukan sang jenderal, sang pemenang itu. 他们走过的街道两旁有许多的群众，他们也呼喊着称赞他们。 Saudara-saudara, gambaran seperti inilah yang ada di dalam pikiran Paulus ketika memberikan pembelaan terhadap pelayanannya kepada jemaat di 弟 Korintus. 兄姐妹，保罗那个时候就有这种的想法，当他为他自己的侍奉而辩护的时候， Rasul Paulus melihat Kristus sedang berbaris dalam jalan kemenangan di seluruh dunia. 保罗看见基督成为得胜者，他走在 全世界的各个街道上， Dan dirinya sendiri ada di dalam kereta penakluk itu. 而他自己有在其中。 Sebagai prajurit Kristus, 他身为基督的精兵， Paulus melihat dirinya ikut ambil bagian di dalam kemenangan Kristus. 保罗看见他自己在基督的得胜里面有份。 Paulus ikut ambil bagian di dalam kemenangan sang jenderal tentara Tuhan yang agung itu, Yesus Kristus yang dilayaninya. 保罗在他服侍的元帅基督里面，他也成为得胜的一分子。 Saudara-saudara, ketika menggunakan gambaran ini, 当保罗用这种的图画来描述的时候， Rasul Paulus ingin agar orang-orang di Korintus menyadari bahwa dirinya dan pelayanannya sepenuhnya dilakukan dengan mengikuti pimpinan sang jenderal Yesus Kristus 保 yang 罗 dia layani. 希望这个哥林多的信徒们真是能够知道，他的侍奉是照着他的元帅基督所带领的、所指示的方法。 Nah, demikian juga terhadap perubahan perjalanan dan pelayanannya kepada jemaat di Korintus. 当他不再去到哥林多，他改变了他的行程的时候， Itu bukan karena kehendak dia semata, 不是照着他自己的意念， atau karena dia tidak dapat diandalkan, bukan. 或者说他是一个靠不住的人， Tetapi dia melakukan itu sepenuhnya untuk taat pada pimpinan Yesus Kristus yang dilayaninya. 他改变了他侍奉的计划，他的行程乃是因着他顺服他服侍的耶稣基督。 Kemenangan pelayanannya didasarkan pada ketaatan kepada Yesus Kristus yang sudah menang. 保罗他在侍奉里面能够夸胜，乃是因为他顺服得胜的基督。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， siapapun kita hari ini, 我们这个时候又是何等样的人呢？ bagi kita setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, 我们这些已经蒙了基督救赎的人， kita semua adalah hamba-hamba dan pelayan dari Yesus Kristus. 我们都是基督的仆人。 Karena itu dimanapun kita melayani,
所以无论我们在什么地方侍奉主， apakah itu di gereja, 无论是在教会里面， di dalam keluarga, 在我们的家庭里面， di dunia kerja, 在我们工作的地方， di dalam dunia usaha, 在我们营业的地方， di dalam dunia profesional, 在我们那些专业场 di 所里 dalam 面， dunia pendidikan dan lain sebagainya. 在这个学术界里面， Semua yang kita kerjakan harus dilakukan berdasarkan pada ketaatan kita kepada Yesus Kristus. 我们的侍奉应该是以顺服基督的带领的原则之下。 Hidup dan pelayanan kita harus didasarkan pada ketaatan kepada Yesus Kristus yang kita layani. 我们活着，我们侍奉应该顺服我们所侍奉的耶稣基督。 Karenanya pelayanan kita baik sebagai seorang hamba Tuhan, 因为我们身为神的仆人的侍奉， sebagai seorang diaken, 身为执事， sebagai seorang aktivitas gereja, 身为教会里面的执委， atau sebagai seorang jemaat di gereja, 或者成为教会的品信徒， sekali lagi harus didasarkan pada ketaatan kita kepada Yesus. 我们应该有一个顺服基督的态度。 Pelayanan kita sebagai seorang suami di 我 dalam 们 keluarga, 在家里面身为做丈夫的， pelayanan kita sebagai seorang istri, 做妻子的， pelayanan kita sebagai orang tua, 或者身为做父母的， pelayanan kita sebagai anak kepada orang tua, 或者做儿女的， semuanya harus kita lakukan berdasarkan ketaatan kita kepada Yesus. 我们应该以顺服基督的态度来执行我们的任务。 Demikian juga pelayanan kita sebagai seorang pengusaha, 我们身为一位企业家， pelayanan kita sebagai seorang pedagang, 或者一位商人， pelayanan kita sebagai seorang pekerja, 或者一位工人， pelayanan kita sebagai seorang profesional, 或者一位有专长的人， semuanya harus kita kerjakan berdasarkan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. 应该以顺服基督的那种态度去执行我们的任务。 Itulah pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus. 这就是所谓的在基督里夸胜的侍奉。 Ketika kita melayani sesuai dengan yang Kristus kehendaki, bukan yang kita kehendaki. 我们应该照着基督的旨意去侍奉，不是照着我们自己的意念去侍奉。 Ketika pelayanan yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Kristus, bukan hanya untuk menyenangkan diri kita 我们 semata. 侍奉是为了讨基督的喜悦，不是讨我们的欢喜。 Ketika pelayanan kita didasarkan pada ketaatan kepada 当我 Yesus 们能够 Kristus. 顺服基督的时候， Seperti apakah sifat pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus itu? 在基督里夸胜的侍奉是什么样的侍奉呢？ Yang kedua, 第二点， pelayanan yang menyebarkan keharuman Kristus kepada semua orang. 是能够把基督熏香之气散发给别人的那种侍奉。 Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 14 bagian B sampai ayat 16. 这个真理可以在14节的下半节一直到16节那里看见。 Saudara-saudara, wewangian di dalam bentuk dupa adalah hal yang biasa di dalam parade kemenangan Romawi. 罗马人在列队游行的时候，他们会烧香，会发出一种的香味。 Di dalam pikiran Paulus, 在保罗的想象中， keharuman dari wewangian seperti itu adalah seperti pengetahuan tentang Tuhan yang dapat dicium oleh orang-orang saat pawai kemenangan 那种 dilakukan. 香味就好像一些认识主或不认识的主，他们接受了耶稣基督，就是好像那种的香味一样。 Nah, demikian juga Rasul Paulus berharap agar hidup dan pelayanannya menjadi wewangian atau aroma yang mengingatkan dan membawa semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, pada pengenalan kepada 因 Yesus 此 Kristus. 保罗他要让他自己的生活，他的侍奉，好像香气一样，让那些不认识主或认识主的人能够接受主，那就是那种散发香味的意义了。 Hal ini sama seperti aroma dupa yang dibakar pada parade
kemenangan Romawi itu. 今天也好像罗马人得胜的时候，他们带着香列队游行的状况。 Aroma dupa itu adalah bau yang harum bagi orang-orang Romawi yang menang. 香味是让那些得胜的罗马人感觉到一种的很吸引人的香气。 Tetapi aroma yang sama adalah aroma yang tidak enak bagi tawanan perang di dalam parade itu yang akan segera dieksekusi mati atau dijual sebagai budak. 但是这种的香气对那些俘虏来说是很难受的，因为他们知道他们将要被处死或者被卖成为奴隶。 Nah, karenanya mengenai bagian ini penafsir Alkitab Adam Clark mengatakan, 因此，有一位解经家 Adam Clark 曾经这么说： hal ini sama dengan yang terjadi pada mereka yang menerima Injil dan pada mereka yang menolak Injil. 同样的事也发生在接受或拒绝福音的人。 Pelayanan Injil adalah sarana keselamatan bagi mereka yang akan diselamatkan. 福音的侍奉是让那些愿意接受的人能够得救。 Tetapi pada saat yang sama itu adalah aroma kematian bagi mereka yang tidak percaya dan akan dibinasakan oleh Allah. 但是同时也是让那些拒绝福音的人嗅到了这种死的香味，他们将要灭亡。 Nah, oleh sebab itu pelayanan kita sebagai orang percaya bukan saja sebuah pelayanan yang mulia, tetapi juga sebuah pelayanan yang berat. 因此，我们服侍神不单是一个荣耀的职分，但是也是一个让我们感觉到沉重的职分。 Karenanya di akhir ayat 16 Rasul Paulus mengatakan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? 因为在第16节，保罗说：“这事谁能担当得起呢？” Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari itu bukanlah tugas yang mudah. 保罗知道这不是一件很轻易做的事， Rasul Paulus menyadari itu bukanlah satu pelayanan yang mudah. 不是一件很容易做的侍奉， Tetapi itulah tanggung jawab pelayanan orang percaya, 是信徒们侍奉的一个责任， yaitu menyebarkan aroma wewangian Kristus kepada semua orang. 就是把基督熏香之气散发给许多的人， Baik kepada orang yang percaya yang akan diselamatkan, 无论是那些要接受福音被拯救的人， maupun kepada mereka yang tidak percaya yang akan dibinasakan. 或者那些拒绝福音、他们要沉沦灭亡的人。 Pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang sangat penting. 我们的侍奉是非常非常重要的， Karena ini mempengaruhi hidup dan mati seseorang. 因为这是关乎于一个人的死， Karena ini mempengaruhi keselamatan atau kebinasaan seseorang. 是关乎于一个人的得救或一个人的灭亡。 Nah, ini yang harus kita sadari dengan baik. 这是我们应该醒悟到的， Ini yang harus menjadi refleksi bagi kita hari ini. 也应该成为我们每一个人应该审查的事。 Sudahkah hidup dan pelayanan yang kita lakukan untuk Kristus di mana saja? 我们是不是已经为主在我们所在的地方来侍奉他呢？ Apakah itu yang kita lakukan di gereja? 或者是在教会里面的侍奉， Pelayanan yang kita lakukan di dalam keluarga? 或者在家庭里面的侍奉， Pelayanan yang kita lakukan di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal? 或者在我们居住的社群里面的侍奉， Pelayanan yang kita lakukan di dalam dunia kerja kita? 或者在我们工作地方的侍奉， Pelayanan yang kita lakukan di lingkungan studi kita dan lain sebagainya. 在我们求学的地方的侍奉， Sudahkah pelayanan itu memancarkan aroma Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? 我们的侍奉是不是能够散发基督的香气给周围的人呢？ Sudahkah cara hidup kita?
我们生活的方式， tingkah laku kita, 我们的态度， perkataan kita, 我们的言语， cara kita berbisnis, 我们做生意的方式， cara kita berdagang, 我们做工作的方式， etos kerja kita, 我们这个工作的道德 bahkan 观， seluruh hidup kita 甚至我们整个生命生活， menjadi pelayanan yang menyebarkan aroma Kristus kepada 是不 semua 是 orang. 能够成为一个散发基督香气的侍奉呢？ Apakah melalui hidup dan pelayanan kita 照着我们的生活，我们的侍奉， orang bisa melihat dan mengenal Kristus yang kita imani dan kita layani? 别人能够看见我们所相信的基督，我们所侍奉的基督吗？ Saudara-saudara, perkara setelah mereka melihat dan mencium aroma Kristus melalui hidup dan pelayanan kita, 当别人从我们的身上看见、嗅到基督的香气的时候， membuat mereka percaya kepada Kristus, 他们愿意相信基督， atau membuat mereka tetap tidak mau percaya kepada Kristus. 或者也让他们拒绝基督。 Saudara-saudara, itu bukan lagi tanggung jawab kita. 这不是我们的责任， Itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. 完全是在乎于圣灵的工作。 Hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya. 只有圣灵才能够动工。 Bagian kita hanyalah menyebarkan keharuman Kristus melalui hidup dan pelayanan kita. 我们的责分是散发，从我们的生活、我们的侍奉中散发基督的熏香之气， Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat 让我们 Kristus di dalam hidup kita. 周围的人能够从我们的生活中看见基督。 Saudara-saudara, pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus Di sini, adalah Jimmy. pelayanan yang memancarkan aroma Kristus kepada 弟 semua 兄姐 orang. 妹，在基督里夸胜的侍奉，就是能够散发基督熏香之气的侍奉。 Saudara-saudara, saya percaya hampir setiap hari ya kita memakai parfum atau wewangian. 我们每一天可能会使用香水， Apalagi ketika kita hendak berpergian, kita keluar rumah, bertemu dengan orang lain. Saya pastikan kita pasti pakai parfum, 或 kita pakai 者 wewangian. 我们要出门去见某一个人，我们会用香水， Saudara-saudara, hal itu adalah hal yang baik. 这是好的事， Tidak ada masalah. 没有问题。 Bahkan itu penting untuk kita lakukan, untuk memberi kesan yang baik bagi orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang ada di sekitar kita. 让我们以那些相见的人留下一个好的印象。 Nah, coba bayangkan kalau kita ketemu rekan bisnis kita, tapi aroma kita adalah aroma minyak kayu putih. 让你想一想，就是我们见某一个人的时候，我们发出来的香气是柏树油的香气的话， Bukankah lucu kalau kita ketemu teman arisan kita, aroma kita adalah aroma minyak jalanta misalnya? 或者有别种油的香气散发出来， Enggak banget kan? 那是不大好的。 Ya, oleh sebab itu wajar kalau kita pakai wewangian, kita pakai 所以 parfum. 我们用香水是可行的事， Tapi jangan lupa, ada satu hal yang paling penting. 但是你不要忘记有一件事应该注意的， Orang harus bisa mencium aroma Kristus dari hidup dan pelayanan kita sehari-hari. 人们应该从我们的侍奉、我们的生活嗅到基督熏香之气。 Nah, sekarang yang ada di rumah, 现在在家里的弟兄姐妹， suami boleh lihat istrinya, 丈夫看妻子， istri bisa lihat suaminya. 妻子看丈夫。 Ayo orang tua coba lihat anaknya, 你做家长的， anak coba lihat orang 看你的 tuanya, 儿女们， mertua menantu coba saling memandang. 婆媳看一看对方， Coba tanya, 你问他们， apakah kamu sudah mencium aroma Kristus dalam hidup saya? 是不是你已经从我的身上闻到了基督熏香之气呢？ Sudah? 试试看，问一问。 Saudara-saudara, seperti apakah sifat pelayanan yang berkemenangan di dalam 弟兄姐妹，在基督里夸胜的侍奉是什么样的侍奉呢？ Yang ketiga, yang terakhir, 第三点， pelayanan yang dilakukan dengan motivasi yang murni di hadapan Allah. 是在上帝的面前有一个纯洁动机的侍奉。
Nah, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-17. 第17节可以看见这个真理。 Di dalam ayat 17 Rasul Paulus menjelaskan kemurnian motivasi pelayanannya yang berbeda dengan para pengajar dan pelayan palsu yang ketika itu ada di tengah-tengah jemaat di Korintus. Mereka yang melayani untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memanipulasi firman Tuhan bagi keuntungan mereka secara 在 pribadi. 这里，保罗告诉哥林多的信徒们，说到他的侍奉跟其他的人的侍奉是不一样的，因为在他们中间有许多假石头，他们违逆混乱神的道。是 Saudara, kata mencari keuntungan di dalam ayat 17 ini 第17节有说到为利益而侍奉的。 adalah satu kata yang sering dipakai untuk menggambarkan orang yang mengencerkan anggur yang murni dengan campuran yang lain untuk mendapatkan keuntungan. 就好像一个人把真葡萄酒掺了别种的液体，让他能够赚取更多的钱。 Saudara-saudara, ini satu penipuan. 这是一个欺骗人的行为。 Mungkin sama seperti orang hari ini yang mencampur bensin yang murni dengan air untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 好像现在有人把汽油掺了水，让他能够赚取更多的钱。 Itu jelas penipuan. 那是一个欺骗人的 Itu 行为， jelas tidak boleh dilakukan. 是不可以做的。 Nah, tetapi itulah yang dilakukan oleh para pengajar dan pelayan palsu kepada jemaat di Korintus. 但是那个时候，在哥林多就有很多这样的假石头做了这样的事。 Mereka mengoplos firman Tuhan dengan hal-hal yang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka 他 secara 把 pribadi. 上帝的道掺杂了其他的事，让他自己能够得到利益。 Mereka tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan oleh firman Tuhan. 他们不传上帝的真理。 Nah, oleh sebab itu, karena kelicikan mereka, tidak heran jika di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 14, 所以不奇怪，在哥林多后书第11章到第14章那里说到， Rasul Paulus menyamakan para pengajar palsu ini, para guru palsu ini seperti iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. 保罗把这些假教师、假使徒说成是这个伪装成天使的魔鬼。 Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak demikian. 但是保罗自己不是这样， Dia tidak sama seperti para pengajar-pengajar dan guru-guru palsu itu. 他不像那些假教师。 Oleh sebab itu, dia mengatakan kepada jemaat di Korintus di dalam ayat 17, 所以在17节，他告诉哥林多的信徒们： kami tidak sama dengan mereka. 我不像那许多人， Sebaliknya di dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah. 但是在基督里，我们凭着基督讲道。 Saudara-saudara, berita Injil yang diberitakan oleh Paulus 保罗所传的福音， dan pelayanannya tidak memiliki motif atau agenda tersembunyi. 他的侍奉没有一点别的动机， Apalagi untuk keuntungan diri sendiri. 特别是为了得着自己的利益。 Tetapi semua itu dia lakukan dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar di hadapan Allah. 但是在神的面前，他以纯洁的动机、真的动机来侍奉神。 Saudara, hal ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. 对于我们来说，应该是很重要的一件事。 Apapun pelayanan yang kita lakukan dan di mana saja kita melayani, 我们无论在什么地方，或者我们服侍什么事， kita harus melakukannya dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar di hadapan Allah. 我们应该有一个纯正的动机。 Itulah pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus. 那就是所谓的在基督里夸胜的侍奉。
Karenanya sangat penting untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. 因为我们应该记得保罗在哥罗西书3章23节对哥罗西圣徒们所说的那句话。 Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. 保罗说，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Saudara-saudara, pelayanan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, 我们对别人的服侍， lakukanlah itu dengan motivasi yang murni, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk 应该 manusia. 有一个纯洁的动机，好像是做给主的，不是做给人的。 Suami melayani istri, 丈夫服侍妻子， istri melayani suaminya, 妻子服侍丈夫， orang tua melayani anak-anaknya, 家长服侍他的儿女们， anak-anak melayani orang tuanya, 儿女们服侍他的父母， mertua menantu saling melayani di dalam keluarga. 婆媳间彼此的服侍。 Semuanya harus dilakukan dengan motivasi yang murni, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk 都是应该 manusia. 有一个纯洁的动机，好像是给主做的，不是给人做的。 Pelayanan yang kita lakukan kepada rekan bisnis kita, 我们对我们的商场上的朋友所做的， pelayanan yang kita lakukan kepada konsumen atau kepada langganan kita, 或者给我们的顾客做的， pelayanan yang kita lakukan kepada majikan atau kepada karyawan kita, 或者给我们的主人，或者给我们的职工做的， lakukanlah itu dengan motivasi yang benar, motivasi yang murni, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk 应该 manusia. 有一个纯正纯洁的动机，好像是给主做的，不是给人做的。 Saudara-saudara, itulah pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus. 这就是在基督里夸胜的侍奉。 Ketika kita melakukannya dengan motivasi yang murni di hadapan Allah. 当我们能够在神的面前有一个纯洁的动机去侍奉的话， Pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus. 在基督里夸胜的侍奉。 Hari ini dari firman Tuhan, khususnya 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17, setidaknya kita belajar 3 kebenaran penting. Seperti apakah sifat pelayanan yang berkemenangan di dalam Kristus itu? 从哥林多后书2章14到17节，我们学习了什么样是能够在基督里夸胜的侍奉。 Yang pertama, 第一， pelayanan yang kita lakukan berdasarkan ketaatan kita kepada Kristus. 是能够顺服基督为基础的一种侍奉。 Yang kedua, pelayanan yang memancarkan aroma Kristus kepada semua orang. 第二，能够散发基督熏香之气的侍奉。 Dan yang ketiga, pelayanan yang dilakukan dengan motivasi yang murni di hadapan Allah. 第三，在上帝的面前以纯洁的动机的侍奉。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan, menghiburkan, bahkan mengubahkan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.